adalah pasukan Sam9 yang saya sekarang ini memberontak hati saya nak sebut geng kat belakang. Tetapi kita akan lihatkan game kita yang akan bermula untuk round yang kedua. Permulaan kapal terbang kita akan dimulakan daripada SMB, iaitu di kawasan bawah Nobo. Dan ianya akan pergi ke kawasan Stolber. Sama, lebih kurang sama seperti Flight Path di Sanhok tadi. Kalau kita lihatkan untuk game kali ini tidak ada kelibat Axis, Dingoes, Boskur dan satu lagi adalah pasukan NC. Bukan, pasukan Axis Red One, maafkan saya. So, ini akan menyebabkan NC mereka boleh pergi ke SMB, tak ada masalah. Tapi itu pun biasa kalau NC dengan Axis ada bersama-sama. Sekarang ni Axis dah mengalah. So, Axis akan pergi ke bahagian Solver dan juga Kameshki. Tidak meneruskan perlawanan yang mereka biasanya tunjukkan di peringkat scrim, iaitu di bahagian Sosnoka Military Base. Tapi satu kawasan lopong yang agak besar pada waktu ini adalah di kawasan school dan juga apartment. Tak pasti sama ada akan ada pasukan yang akan mengambil alih kawasan school apartment ataupun mungkin Yudu Alliance sendiri yang akan membuka all the way dari Rozok sehingga ke bahagian school disebabkan oleh ketiadaan EVOS. Selain daripada tu, of course, Yasnaya Poliana dengan ketiadaan Boskur ianya akan membenarkan pasukan yang dikenali sebagai G-Nexus untuk mengambil kawasan bandar tersebut tanpa sebarang pertempuran, dan itu akan bantu mereka untuk, of course, maximize diorang punya looting. Tapi pada waktu ini, Amy, satu circle yang jarang untuk kita lihatkan untuk musim kali ini. Circle pergi ke bahagian yang kelihatannya seperti ke bahagian utara. Ya. Selalunya dia dekat area di pertengahan saja. Dan kalau nak ikutkan untuk season ini, betul apa yang dikatakan. Aku boleh fikir-fikir balik, iya kan? Sebelum ni susah sangat nak turun ke bahagian bawah. Sekarang susah pula nak pergi atas. Kenapa Betul. pun tak tahu. Mungkin setiap musim kami dah berubah. Kami dah... Sol? Atau pelanggaran yang menarik akan bakal berlaku. Sampai dapat weapon dulu dia. Dapat dia yang kena. Dan itulah dia. Damn. Oh, tidak. Akan dapatkan Damn Cutie. So, kedua-dua Dam bertembus sesama sendiri. Tetapi Dam Root yang lebih hebat. Tetapi pada waktu ini kita lihatkan Sane cuba untuk pergi ke arah satu lagi compound. Di mana sebenarnya untuk SMG dengan Geek Fam, tempat diorang bukan dekat sini, Mi. Tempat diorang dekat Jogopol. Tapi sebab flight path tadi terlalu rapat ke bahagian kanan, menyebabkan mereka terpaksa untuk mencari kenderaan, merebut kenderaan untuk pergi ke drop spot sebenar mereka. Untuk Geek Fam, Dingoes tak ada, maksudnya satu full kawasan Jogopol di bahagian selatan, termasuklah bahagian kontena, akan dipegang oleh mereka. Manakala untuk SMG, mereka akan berada di bahagian utara Jogopol, maksudnya di bahagian seberang. Kawasan yang ada banyak apartmen di bahagian utara, tempat akan diambil oleh SMG. Tapi pada waktu ini, SMG boleh menarik nafas lega lah, walaupun satu dah gone. Di mana kalau tak tadi, kalau Sane tu dah ada weapon, aku rasa Sane akan pergi lawan je dengan dua orang player SMG ada dekat compound yang hampir-hampir dia tabrak tadi. Dan itu akan menyebabkan SMG lebih tempang lah. Tapi pada waktu ini satu hilang, still lagi ada peluang untuk SMG. Ya, benar sekali. Satu permulaan yang sangat-sangat menarik. Dia dah seakan-akan seperti klasik. Kau turun satu tempat yang sama. Ingat siapa dapat weapon dulu dia menang. Bagi weapon. Untuk Damrut tadi dia hanya dapat pistol saja, tetapi untuk professional player tak ada masalah. Aku bila tengok muka si Nasty ni, kan semalam baru aku perasan sebenarnya. Waktu tu tengah tengok sebagai penonton lah, memanaskan bangku penonton. Pak kata dalam karangan bahasa Melayu dulu kan, kalau nak dapat markah ekstra. Aku tengok, muka Nasty ni macam muka Adips. Oh ya. Dari pasukan Clash Guerrilla. So dia ada macam iras-iras. Sedangkan sebenarnya Adips adalah seorang warga negara Malaysia. Manakala untuk Nasty, of course, beliau datang dari Singapura. Tapi Almighty semalam mereka ada satu game yang mereka perform kau-kau. Dan kelihatannya Almighty, mereka dah mula menyesuaikan diri dengan tekanan yang dihadapi di dalam PMPL MY-SGPH. Walaupun boleh dikatakan untuk pemain-pemain mereka, dah 2 season diorang tak main, iaitu season 3 dan season 4. Ya, benar. Tapi Almighty ditunjukkan disiplin yang agak tinggi sebenarnya. Contohnya waktu Scream. Dia banyak kali tunjukkan perkara tersebut. Walaupun ramai yang tak berkata-kata tentang tim tersebut. Iaitu Almighty. Di mana kita sendiri tahu. Di mana pasukan daripada Filipina yang sering kali disebut oleh warga-warga kita. Akan tetapi Almighty, hopefully mereka mampu sebenarnya untuk menunjukkan kekuatan mereka di liga ini. Di Liga MY-SGPH ini, tidak kira mereka berada di nombor yang keberapa. Janji mereka berusaha. Itu saja yang penting sekali. Tapi kita akan terus melihatkan kepada panjang umur mereka. KHI disebut-sebut terus ditunjuk. Monboy. Inilah dia pemain yang
Monboy lah. Itulah saya tak tahu nak sebut. Apa lagi secara mendalam tentang dia? Monboy. Kau kenal dia Sul secara mendalam? Tak. Tak ada. Okay. Aku rasa yang aku kenal dua je kot. Demigod dan juga Rankid. Ya. Kenapa? Sebab baru-baru ni diorang ada buat satu video tarian Oh, yang kelihatannya begitu viral. itu viral. Of course, mereka juga sangat-sangat terkenal di dalam komuniti Malaysia. Ya. Kan? Sebagai seorang player yang paling famous kan? Boleh dikatakan untuk season ni kan, kita boleh katakan Kesha adalah tim Paling famous. paling famous dekat warga kita. Okay, Semnan dah. Ya. Semnan di secret dah tak ada. Sebenarnya Team Secret still lagi ada. Tapi diorang punya quantity post yang Berkenaan ditujukan dengan beliau kepada lah. KHI Esports jauh lebih tinggi. Ya. So macam kalau kita kata raja warga J untuk PMPL kali ni setakat ni adalah KHI Esports. Ya. Makanya marketing TS dan juga Semnan dah jatuh guys. KHI dia dah cantas secara tiba-tiba sebab baru ni. Kalau untuk Philippines kan, biasa kita akan terkenang kepada nama seperti Alice, kemudian ya pemain-pemain daripada Blacklist International. Saya rasa Blacklist International sangat-sangat sinonim dengan kita. Dulunya dikenali sebagai Pure Skill waktu mereka bermain di PMCO tahun 2019. Waktu tu aku penonton je Mi. So waktu tu buka puasa kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu buka puasa kan. Ya. Lepas tu aku akan sambung tengok PMCO di mana pada waktu itu on the go dengan JK. Tu antara kenangan manis lah sebenarnya menonton PMCO. Di mana untuk season kali ini kita akan bertembung dengan bulan puasa juga. Ya, bersama-sama. Dan pastinya kita akan menyambut kehadiran puasa ni dengan hati yang sangat-sangat seronok, beronok. Dan pastinya sekarang ini game di round yang kedua Genexus Long. Dia ni antara paling muda kan untuk tim mereka. Betul. Long. Sebelum ni kita pernah ingat satu nama tersebut iaitu Mamba. Dia main untuk Wales. Dia juga ada sepatutnya waktu scrim saya pernah nampak diri mereka ini. Diri dia. Tetapi ketika line up diberitahu dia akan bermain. Long tidak. Mamba tidak ada. Yang akan bermain Biu-Biu juga ada. Yang aku pelik waktu scrim aku tak nampak tau nama Biu-Biu sejujurnya. Dia mungkin tukar dia pakai nama lain. Okay, sebenarnya kalau korang nak tahu guys, korang semua telah pun di-scam. Di-scam Saya rasa majority orang lah ataupun at least kebanyakan orang lah. Ya. Mereka expect yang Alexa yang akan membuat comeback. Ya. Tapi sebenarnya orang di sebalik Alexa tu adalah Biu-Biu. Biu-Biu. Oh, aku pun macam mana si Biu-Biu ni kan. Lepas tu tiba-tiba gambar dalam line up utama 4 orang. Ada pula Biu-Biu. Lepas tu tengok first day dia main. So, akulah salah satu tu yang majority tu Zul. Aku salah satu. Aku ditipu. Ramai juga tengok, Alexa come back. Aku malah nak spoilkan kan. Tapi sebenarnya orang dah tahu dah pun Biu-Biu akan main. Benda tersebut bukanlah satu rahsia besar. Dia just mungkin kita anggap yang dia akan main sub ke, super sub ke, kan, play kelima ke. Tapi tidak. Dia memang akan main setiap game yang ada. Sebab 4 pemain saja yang akan diletakkan bagi pasukan Genexus. 4 saja pemain dalam line up utama. Mungkin pemain yang kelima adalah manager mereka. Itu jugalah yang ditunjukkan oleh pasukan Bigetron Red Alien dari PMPL Indonesia. Kita tahu season ini Ryzen mengambil keputusan untuk berehat dari arena kompetitif. Tempat beliau telah pun diganti dengan manager mereka. So, maksudnya senang cerita play kelima tu just on paper lah. Sebab sekarang ni ruling kena ada play yang kelima. So maksudnya untuk Genexus, saya jangkakan perkara yang sama juga. Mereka ada pemain yang kelima. Pemain yang kelima mereka adalah manager di mana dia memang tidak akan main langsung. Pada waktu ini, satu circle yang common sebenarnya untuk kita lihatkan pada musim lepas terutamanya, iaitu circle yang kerap kali akan bertumpu di kawasan Rozok. Tetapi kalau kita ikutkan kepada trend bagi season ini, circle ini akan scam ke satu tempat yang mungkin tidak dijangka oleh orang. Kita lihatkan macam mana nanti. Macam tadi lah Mi, Sangkok. 40 orang. Seorang je dapat circle. 39, no. Out. 9 semua fikir, kita kena pergi ujung ni. Kita kena duduk kat tebing. Tak. Tom yang dapat. Hinup yang dapat. Dia dengan tenang je berada di tengah. Tetapi Ansi akan lalu di hadapan CLC, Shinzi. Dia nampak pemain tersebut. Lepaskan tembakan, cuba untuk dapatkan seorang pemain. Tembakan yang agak baik, berjaya untuk memberikan damage yang begitu banyak. Lax hampir-hampir untuk dijatuhkan oleh mereka. Tetapi ketika ini kenderaan yang dibawa pastinya tidak akan mampu digunakan pakai lagi. First aid kit mungkin akan terus saja digunakan pakai terlebih dahulu.
Bantuan akan sampai daripada bahagian belakang dan mereka boleh terus menggerakkan diri masuk ke dalam bulatan yang seterusnya. Tetapi di satu sudut kawasan yang lain pula, adanya Aizen. Aizen nampak pemain yang akan menggerakkan diri dengan menggunakan UAZ tersebut. Tetapi untuk Aizen, tidak ada lagi hasil bagi pasukan R2K. Geek Fam lalu lagi di sebelah pasukan CLC. Tadi CLC jumpa dengan satu tim ini. Sekarang ini jumpa pula dengan Geek Fam. Tapi belum lagi ada hasil untuk CLC. NC sedikit saja lagi untuk Lex. Geek Fam lalu daripada dua pasukan yang berbeza tetap selamat. Nah, tapi pada waktu ini kita lihatkan dari segi overall points, NC satu-satunya pasukan yang telah pun memecahkan 3 digit dari segi overall points mereka. Benar. Iaitu sebanyak 101. Dan hari ini kita akan lihatkan satu bayangan apakah kesudahan untuk minggu yang pertama. So maksudnya tim-tim yang dekat bawah, mereka kalau nak comeback, ini adalah harinya. Kalau mereka baru nak buat esok ataupun lusa, unless mereka ada 8 very good game lah untuk dua-dua hari yang terakhir tersebut, mungkin mereka boleh ada di bahagian atas ataupun di muka surat yang pertama. Tapi kalau tak, memang susah untuk mereka mengejar pasukan-pasukan yang semakin menjarakkan diri di bahagian atas. Sam9 tadi daripada muka surat yang kedua disebabkan oleh Chicken Dinner di map Sunhawk tersebut, terus saja melonjak naik ke 70 mata sekarang ini, total pungutan mata untuk mereka. Tapi Team Secret akhirnya akan kembali bermain bersama-sama dengan Mattoy selepas Jumper meninggalkan Team Secret. Ya benar, kita akan nampak dia. Setiap game, lihatkan seringkali Mattoy akan letakkan lineup utama tersebut. Dan sekarang ini nampaknya seperti Mattoy yang akan nak mengambil alih tugas Jumper secara penuh. Dia akan buka jalan, dia akan directly pergi berseorangan terlebih dahulu. Tetapi dua kali sebenarnya kita lihatkan hari semalam dan hari ini. Setiap kali dia pergi ke depan, setiap kali itulah dia akan tersekat tanpa ada laluan keluar. So harapkan mungkin mereka mampu untuk polish lagi line up tersebut ataupun polish lagi cara untuk menggerakkan diri masuk dalam circle. Tapi NC, sekarang mereka seperti biasa selalunya bila dah masuk ke circle kedua, ketiga ini mereka akan menyembunyikan diri. Senyap je. Tidak akan melakukan apa-apa kecuali kalau mereka dilanggar. Setelah itu mereka akan cari circle ataupun jika circle bergerak, mereka akan menggerakkan diri mereka ke mana-mana compound, duduk dengan tenang. Baru mereka akan beraksi. Bulatan yang seterusnya akan mula untuk mengecil dalam masa 1 saat. Dan ianya akan pergi ke kawasan atas Pochinki. Kanan Wins dan R2K sedang berada di pertengahan bulatan kita yang seterusnya. Ya, satu perjalanan yang tidaklah terlalu sukar tetapi agak jauh untuk Team Secret. Kalau mereka mengambil keputusan untuk melintas jambatan tersebut, in which mereka memang tengah buat benda tersebut, mereka berpotensi untuk bertemu dengan pasukan RSZ dan juga Team Hawk. Manakala di bahagian selatan boleh dikatakan banyak lagi ruang untuk penyelitan dilangsungkan oleh Homeboys dan lain-lain. SMG kehilangan satu orang pemain di awal permainan, malang sekali. Perlawanan sebenarnya siapa yang dapat weapon dulu. Telah pun dimenangi oleh Damrut pada waktu itu. Dan Damrut dengan sepucuk pistol, bukan sepucuk surat cinta ya, sepucuk pistol berjaya untuk menghantar Dam Curie kembali ke lobi. Ya, benar sekali. Satu pertemuan yang agak rare lah untuk kita tengok. Untuk kita lihatkan perkara ini berlaku. Tapi Lions, mereka disekat daripada dua arah. Tembakan yang baik daripada bahagian belakang. Oh bukan, sebenarnya NC yang dapatkan knockdown tersebut. Satu kejatuhan berlaku, ada bom tangan yang disertakan oleh Flex. Tetapi sedikit kawasan kiri, pemburu bergegar kepalanya. Tetapi datang lagi satu bom tangan ke kawasan berdekatan dengan pemburu. Andai kata, oh kena. Kali ini agak dekat. Yap, mengakibatkan dia terpaksa untuk membatalkan niatnya bagi menyelamatkan rakan mereka terlebih dahulu. Magic daripada kawasan yang tinggi ditembak pula oleh CLC. Terus menjadi tempat untuk bersembunyi terlebih dahulu. Untuk pasukan ini, mereka dah ada dalam circle. Tetapi ketika ini mereka seakan-akan seperti ada tempat premium. Boleh melihat ke kawasan sekeliling dengan lebih mudah bagi Yudo Alliance for Rivals. Mereka di tengah, mereka di tempat yang terbuka. Mereka lah sekarang ini dalam kedudukan yang sangat-sangat busuk. Ya, tapi pada waktu ini RS cantik sekali mengesan Jenny yang cuba untuk membuat satu rotasi jauh. Membuatkan sekarang ini SMG satu keadaan yang sangat-sangat tempang sebenarnya. Sebab dia orang dah hilang 2 orang pemain. Salah satunya adalah IGL mereka iaitu Jenny. Baru-baru ni saya tak pasti sama ada dah diumumkan ataupun tidak. Tapi SMG baru saja membawa masuk seorang coach. Tapi benda tu terjadi agak last minute. So mungkin masih lagi mereka merencanakan sesuatu. Untuk Liga kali ini sebenarnya tak concern sangat. Bukan tak concern. Dulunya mereka perlu bermain 2 hari weekday untuk mereka lepas ke Super Weekend 3 hari. So maksudnya kalau kau tak lepas Super Weekend,
Minggu tu kau main 2 hari je. Ya. Tapi yang ni, tak kisahlah kau nombor 20 ke, kau nombor 19 ke, kau nombor 1 ke, kau still lagi akan habiskan 20 pusingan, 5 hari di dalam setiap minggu yang dijalankan untuk kita punya peringkat liga lah. Dan itu adalah antara kelebihan terbesar lah yang diberikan untuk musim kita kali ini, iaitu musim bunga. Yap, serat. Oh. Semoga. Ya betul, spring. Spring. Ya, oh ya, betul juga kan. Musim bunga. Serata. Seimbang, itu je. Takkan ada siapa yang tak layak, siapa yang layak. Sekarang ini Sam9 gang berdepan pula dengan KHI. So, ini sebenarnya satu pertarungan yang saya biasa nampak lah ketika di Sunhawk. Selalu ini di Hatin, tapi kali ini mereka akan bertemu pula di map Wrangle. Siapakah dia yang akan mampu untuk membaham siapa? Adakah KHI ataupun Sam9? Salah seorang pemain Sam akan pergi ke kawasan yang lain. Mereka jauh. Antara salah satu pasukan yang paling jauh sekali untuk masuk ke dalam belatan. Mungkin membiarkan saya terlebih dahulu gerak masuk dalam circle, tetapi bahaya jikalau mereka ditembak daripada bahagian belakang. Circle yang seterusnya akan bergerak ke kawasan atas Pochinki, Team Secret. Mereka mungkin dah biasa di kawasan ini, tetapi ada tembakan pula daripada Geek Fam. Mereka sekarang ini telah pun berada di selatan circle. Mereka akan cuba untuk menjadi penunggu, menjadi pangkat di kawasan selatan ni. Agak sayang sebenarnya untuk Team Secret sebab diorang dah buat satu rotasi yang begitu jauh. Ya. All the way daripada bahagian kita lihatkan tadi sebelah timur laut. Sehinggalah sekarang ini di bahagian Pochinki. Tapi sayang mereka berhenti di dalam bandar Pochinki di mana dah ada penunggu di bahagian church tersebut. Dan itu adalah satu perkara yang mungkin akan mengimbau kenangan silam. So agak berbahaya untuk mereka di situ. Mereka perlu untuk meneruskan saja perjalanan tadi ke bahagian barat mungkin. Kalau diorang nak teruskan ataupun mungkin dapatkan kedudukan yang lebih cantik. Tapi pada waktu ini keputusan telah pun dilakukan dan mereka akan tersangkut di kawasan Pochinki. Ya, kalau untuk CLC masih lagi ada bulatan untuk mereka. Funky makan yang baik, berjaya untuk dapatkan Loyu Genexus. Walaupun tadi Sam9 yang lalu di hadapan mereka tak boleh buat apa-apa langsung. Mereka ditekan daripada pelbagai arah. Paksa untuk membangkitkan satu demi satu rakan mereka. Dan kali ini pula datangnya THQ. Mereka dah bersedia letakkan posisi di tempat yang terbaik. Menyaksikan kawasan sekeliling, memastikan bahagian belakang kosong. Walaupun kedudukan mereka sangat-sangat terbuka di bahagian belakang, kelihatannya masih lagi sunyi. RSG bertemu pula dengan MAB. Bring it on! Wow! Akan dijatuh terlebih dahulu. Tembakan yang baik daripada Brian dapat satu. Tapi Small Boy pergi ke hadapan dengan KL beliau. Cuba terapkan pemain lawan tersebut, tapi dia akan terkena. Sekarang ini dua pemain saja lagi yang berbaki untuk MAB. Mampukah mereka untuk bertahan? Iftar terus naik, terus memegang rakannya. Rex menembak depan dan belakang. Dia nampak ke bahagian depan tadi, tapi dia tak kisah pun dia tembak belakang dulu. Dapat satu, pergi ke bahagian belakang mencari pemain yang seterusnya. Dan itulah dia, rata bagi pasukan dikenali sebagai MAB. Ya, memang betul-betul clean fight yang ditunjukkan oleh pasukan RSG. Tapi Small Boy terkorban malangnya. Pada waktu ini kita lihatkan Team Hub melanggar pula ke kawasan G-Nexus. Tapi 3 orang main mereka jatuh dalam sekelip mata. Mereka bakalan rata sebenarnya dekat sini. Tapi nasib baik Haikul tidak akan pergi meluru untuk membantu rakan pasukan beliau. Terus saja pergi ke kawasan lain untuk cuba mendapatkan semaksimum mungkin mata bagi pasukan mereka. Tapi malangnya tempat yang Haikul tengah pusing-pusing sekarang ini tidak diliputi oleh bahagian zone. Dia cuba untuk duduk dekat bahagian jalan, tetapi apapun untuk G-Nexus seperti orang mengantuk, disorongkan bantal. Ya, benar sekali. Sistem pertahanan yang begitu baik sekali. Walaupun ditekan daripada berbagai arah, mereka mampu untuk selamat. Tapi itulah dia, Apple cantik sekali mengambil peluang. Dalam kesepitan sekarang ini untuk RSG, mereka langsung tak ada tempat untuk melarikan diri lagi untuk Kim. Terpaksa juga untuk jadi mangsa dalam situasi ini. Apple akan dapatkan satu mata singkir pada pasukan mereka. Dan ini adalah mata singkir pertama untuk Udo Alliance for Rival. Walaupun ditekan juga daripada berbagai arah sebentar tadi. Dan circle yang seterusnya akan mula untuk ditunjukkan kepada kita. Dan ianya akan mengejar kawasan mana. Ini akan jadi satu perkara yang sangat-sangat menarik. Di kawasan pertengahan tak ada siapa pun yang pergi ke semua pemain, ke semua pasukan sampai kawasan hujung. Tetapi CLC mereka telah pun diganggu, telah pun dilawati oleh pasukan NC. Mulalah satu pertempuran yang menarik akan berlaku. Tetapi Circle Soul akan pergi ke R2K di bahagian kiri. Ya, satu circle yang tidak dijangka. Seperti yang saya katakan, kalau kita lihatkan kepada trend pada season lepas, ianya akan cenderung untuk berada di kawasan persekitaran Rozok. Tapi pada waktu ini dengan selamanya dia pergi ke kawasan rumah 6 yang berada di rumah 5 yang berada di kawasan berdekatan dengan Ruins. Dan R2K ada peluang yang terbaik untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Tapi sama ada mereka mampu ataupun tidak untuk melakukan defending terhadap kawasan dipegang oleh mereka. Itu kita akan lihatkan kemudian. Sebab sekarang ini kita akan memfokuskan terlebih dahulu kepada percubaan Team Secret
untuk mendapatkan kawasan church ini terlebih dahulu sebelum mereka membuat rotasi ke bahagian hadapan. Tetapi timing dekat situ, Geek Fam dah pun melakukan pergerakan. KHI sedang melihat, sedang cuba untuk menjadi pihak yang ketiga sekarang ini terhadap pasukan NC. Tapi RSG diratakan dengan sebuah bom tangan dari Adik Luke. Yep. Boleh. Satu lemparan bom tangan yang baik daripada Adik Luke sementara tadi. Tapi Demigod akan bercerita dijatuhkan terlebih dahulu, tapi itulah dia Geek Fam. Cuba tadi langkah Genexus lalu di sini seperti tidak Bayatul. Selamba je dia lalu tetapi Slampy berjaya untuk ditahan terlebih dahulu ketika ini mengakibatkan dia akan dikeluarkan. DHQ akan dikeluarkan ke tempat ke-14 tetapi untuk pasukan Genexus dia akan ikut di tempat yang ke-13. Farang Legion 3 mata sikit telah berada dan sekarang ini mereka akan mengganggu pula Yudo Lions Rivals di mana salah seorang pemain mereka dah terjatuh. Tinggal AP dan juga pemburu di kawasan ini, tapi Blacks begitu baik sekali. Namun zon biru juga sangat menyakitkan di pelatihan kelima. Ya, memang tak boleh buat apa, tapi untuk NC saya rasa memang dia akan dapatkan satu mata penyingkiran terhadap Funky ini, tapi mungkin sedikit lewat. Nasty dapatkan hadir daripada bahagian jauh. Demigod dijatuhkan oleh Shinzi, Tam dijatuhkan oleh iShots, Flex akan dapatkan Funky, Holio dijatuhkan juga pada waktu ini. Banyak pertempuran yang sedang berlaku pada waktu yang serentak membuatkan kita agak rambang mata untuk melihat segala-galanya. Dab banyak kali dah dijatuhkan main-main daripada pasukan Geek Fam, tapi satu pun masih lagi belum berjaya untuk disecure oleh mereka dari segi mata penyingkiran. Membuatkan sekarang ini Sam9 mereka perlu berhati-hati sebab mereka berada di bahagian low ground kalau dibandingkan dengan Team Secret yang sekarang ini sedang mengintai kawasan mereka. Ya, mereka masuk sedikit demi sedikit tapi Fredo akan mengenal satu damage yang begitu banyak sekali daripada bahagian bawah. Shot dijatuhkan terlebih dahulu. Zain akan dapatkan satu pemain tapi Team Secret satu demi satu pemain mereka tumbang. Dab daripada jauh juga akan mengambil keputusan mengacau-kacau setiap pemain yang ada di bahagian atas bukit tersebut. Homeboys pada bahagian belakang tapi adik satu kesilapan berlaku, dia terjatuh. Apa sebab dan itulah dia dua pemain telah pun di knockdown terlebih dahulu. Pemburu akan dapatkan juga si Repo. Dan itulah dia Farang Legion akan dikeluarkan di tempat yang ke-11. Manakala untuk U2 Alliance mereka masih lagi ada dua orang pemain mereka yang berdiri. Ya, 3 sebenarnya sebab dia boleh menyelamatkan satu lagi pemain. 9 pasukan masih lagi ada pada waktu ini. KSI juga telah pun terkeluar. 28 orang pemain kawasan terbuka akan menjadi medan pertempuran di saat-saat yang terakhir ini. Di mana Bart berjaya untuk mengeluarkan berapa orang main daripada pasukan Geek Fam. Sam9 juga sekarang ini akan kehilangan satu demi satu main mereka. Clutch Guerrilla masih lagi ada sebenarnya dalam permainan kita. Dengan 3 orang pemain berbaki, 6 mata penyingkiran telah pun dikumpulkan oleh pasukan ini. Homeboys juga sedang mengintai di bahagian yang paling tinggi sebenarnya di kawasan jalan ini. Cuba untuk menekan pasukan Secret. Cuba untuk menekan pasukan Secret di mana Mat Toy, salah satu pemain yang tinggal. Mat Toy agak berbahaya di sini. Masih lagi bersembunyi dalam asap. Tapi yang pasti, Fredo masih lagi belum cuba untuk diangkat oleh beliau. Dan Mat Toy dekat situ telah pun dikesan. Ya benar sekali, Tam bercinta kedua tadi dengan bom tangan di balik. Tapi Mat Toy, lihat betulnya Uzi Mat Toy. Iron dah tembak ke tempat yang tepat. Tetapi Mat Toy masih lagi terselamat. Dan sebenarnya ada bagi akan menjadi satu tempat pertahanan yang menarik. Sam9 Gang dikeluarkan di tempat yang ke-9 tapi Mak Toy masih lagi menunggu masa. Andai kata kalau bom tangan dilempar oleh Mak Toy ini tepat mengenai pihak lawan mereka, dia boleh dapatkan lebih kurang 2 maupun keseluruhannya. Tapi Mak Toy dia akan pergi ke kanan, Homeboys pula akan pergi ke kiri, mereka akan berpecah. Almighty akan mula untuk bertarung pula dengan pasukan Homeboys ke bahagian bawah tersebut. Tapi itulah dia, U2 Alliance akan berjaya untuk meratakan keseluruhan pemain daripada CLC. Ya, cantik sekali daripada pasukan U2 Alliance walaupun tinggal berdua dekat sini. Koordinasi yang ditunjukkan oleh mereka untuk meratakan pasukan Clutch sangat-sangat cantik. Tapi Almighty akan dilanggar pada waktu ini oleh Homeboys. Malangnya untuk Iron Pro. Nyawa dia rendah tapi disebar untuk dapatkan 2 orang pemain. 3 orang main Almighty dalam keadaan knockdown pada waktu ini. Jerome saya perlu untuk dicari trik. Cuba untuk memberikan bantuan. Pergi ke bahagian hadapan tapi malangnya kedudukan beliau terlalu terbuka. Iron Pro di sebalik batu ini. Jerome masih lagi belum ditembak. Iron Pro memfokuskan untuk melakukan healing tapi dia tahu di mana kedudukan Jerome. Malangnya Jerome pegang M249. Ya, begitu mantap sekali tembakan daripada Jerome. Dia berjaya dapatkan 2, mendumbaskan 2 pemain dengan sangat-sangat bergaya. Dan sekarang ini tinggal seorang saja lagi tu Homeboys. Siapakah dia akan mampu untuk memenangi kawasan ini? Adakah Almighty maupun Homeboys? Ayan akan cuba untuk menghancur. Maka saya Jerome akan cuba untuk dihancurkan terlebih dahulu. Seorang saya lagi pemain, 2 pemain telah pun dibangkitkan kembali. Kedua-dua ini akan mula untuk mencari, mengambil-ambil semua kotak yang ada. Tapi kenapa dia orang macam kotak-kotak kotak dekat depan tu tadi? Mengakibatkan mereka sekarang ini akan memberikan peluang kepada Jerome. 1 lawan 1. Tembakan UMP dan tembakan F2 sampai ke elemen garang. Tetapi itulah dia, tetap kemenangan akan diperoleh oleh Tam.
Ya, kesilapan yang kritikal dilakukan oleh pemain terakhir Almighty tersebut di mana dia fokus untuk pre-fire ke bahagian kanan je. Ianya menyebabkan tak mudah untuk pergi ke bahagian kiri beliau dan akhirnya menyelesaikan pasukan Almighty. Tapi pada waktu ini, R2K menangguk di air yang keruh. Sedar tak sedar, kita tak tengok R2K langsung. Dan mereka akan mendapatkan winner-winner chicken dinner dengan 9 mata Zin Kemi. Ya. Bukan 1, bukan 2, 9. Aku pun tak tahu bila dia orang dapat. Ya, jangan disangka yang tenang tiada buaya. Dan itulah dia buaya-buaya kita.